السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات ونتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وشفيعنا أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الصعب والحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا ويسر علينا يا أكرم الأكرمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه ربي. أما بعد. Sehat semua? Alhamdulillah. Masih berceramah sikit ini, membawa rahmat dan barakah insya-Allah. Jadi kita berhenti pada ayat yang ke-26 kan? Ayat 26 tu. Ayat 26 ke ayat mana? Ayat 28. Ayat 28 tu. Fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya. Yang kita cerita bab rezeki dunia tu kan, yang tidak lazim daripada rezeki dunia itu Allah Ta'ala mesti beri pada hamba. Ayat 28 lah. Jadi insyaAllah pada pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, kita akan sambung daripada ayat yang ke-29 sampailah ke-31 biiznillah ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل
قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok sedikit pada ahkam tajwid, hukum tajwid secara ringkas. Qatilul ladzi qaf, harful qaf jangan baca qa, qa tapi jangan muncul qatilul ladzina la yu'minu, hamzah kalau mati yu'minu jangan meleret ataupun jangan diqalqalahkan, jangan yu'minu, yu'minu, yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, ra bagi bawah tipis, akhir, wala yuharri yuharri wala yuharrimuna ma harra, ra bagi atas tebal, harra harramallahu wa rasuluhu, ha dipanggil ha dhamir, ha kata ganti nama, ha bulat tu dua harakat maksilah qasirah. Wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi minal ladina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ain, nun mati bertemu dengan ya idgham ma'al ghunnah, ain yadiu, tanwin bertemu dengan waw sama juga idgham ma'al ghunnah, wa hum saghirun, mim mati bertemu dengan sad, izhar syafawi, mim mati bertemu mim dengung, mim mati bertemu ba dengung, mim mati bertemu selain daripada mim dan ba tidak ada dengung. Wa qalatil yahudu uzairun ibnullah, asalnya perkataan ini uzairun, uzairun. Kita tulis bagi nampak sikit lah, ada dah mark kat situ. Ini selalu kita jumpa lah. Okay. Perkataan Uzairun ini adalah dia punya ejaan. Okay. Ini alif wasal. Jadi Uzairun daripada segi bunyinya, tanwin ini sama macam apa dia? Uzairun seolah-olah macam ada bunyi apa? Macam ada bunyi nun, tapi tak boleh tulis macam ni sebab salah. Dari segi bunyi saja, tanwin dengan nun mati memiliki persamaan. Kita tak boleh baca Uzairun ib. Jadi seolah-olahnya macam bunyi nun mati bertemu dengan apa dia? Bertemu dengan, dia panggil iltiqa'us sakinain. Bertemu dua yang ni pun mati juga. Bertemu dua yang mati, iltiqa'u as-sakinain, bertemu dua hak mati, bertemu dua yang mati. Jadi caranya bila Uzairun nak baca kan Uzairun jadi dibariskan nun ini dengan baris bawah, seolah-olah macam sebab tu dia nun cik je, saya nun cik nampak.
Uzairu ni ibnullah. Sama juga macam perkataan lahwan infaddu. Ini ada tanwin kan? Ada tanwin. Ingat tanwin itu menyamai bunyi nun mati. Jadi kalau secara tulisannya macam ni lah, secara bunyinya la wan infaddu. Jadi kat sini ni bertemu apa dia? Bertemu dua yang mati. Bila bertemu dua yang mati, apa kita kena buat? Wa hurrika bil kasrah fil awal, dibarikan dengan bagi bawah pada awal. Jadi la wa ni semua ni melibatkan tanwin ya. Semua melibatkan tanwin. Kita tengok ada tanwin, ada alif wasal ni, maka kita tambahlah bunyi nun kan. Okey. Kemudian Uzairuni ibnullah. Jadi huruf ba mati ada qalqalah. Uzairuni tadi baca Uzairuni, tadi macam gitu. Uzairuni ibnullahi wa qalatin nun tasydid, ada dengung. Nasaral masih hubnullah mati dengan ha. Dzalika qauluhum, mi mati bertemu pa dengung kan. Qauluhum bi afwahihim yudadda, tepi lidah kita ni bertempel dengan geraham, sama ada geraham kanan ataupun geraham kiri. Geraham kiri lebih aisar, lebih mudah. Geraham kanan lebih afdal. Yudadda, bukan yuda. Yudahi'una qawlal ladhina kafaru min qabl, nun mati bertemu dengan qaf, ikhfa hakiki. Min qabl, jadi dua huruf yang mati tu, ba pun mati, lam pun mati. Kalau nak sambung min qabl tak boleh berhenti. Min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan ittakhadhu ahbarahum. Itu adalah mad, apa dia? Mad jaiz munfasil. Huruf mad, huruf waw bertemu dengan hamzah dalam dua perkataan. Jadi boleh baca 2, 4, 6 kan. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban. Dengung mim yang bertasydid. Mim arbaban tu satu dengung. Mim satu dengung. Min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma. Tu sama. Mad jaiz munfasil. Wa ma umiru, serupa juga. Huruf mad mana? Huruf waw bertemu dengan hamzah. Mad, huruf mad dalam kalimah umiru tu, waw tu ke kalimah lain. Illa tu dalam perkataan lain. Tu dipanggil bertemu dalam dua kalimah. Huruf waw bertemu dengan hamzah dalam dua perkataan. Umiru illa liya'budu. Tu mad apa tu? Mad wajib ke mad jaiz? Mad jaiz munfasil. Iaitu huruf mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Ilaha wa tanwin bertemu dengan waw idgham ma'al gunnah. La ilah, sama juga la, juga mad jaiz. Huruf mad alif tu patut panggil lam alif. Lam dulu baru alif kan. Alif huruf mad yang mati bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Ilaha illahu subhanahu amma, mim tasydid dengan yusyrikun. Okey, habis berkaitan dengan hukum tajwid. Jadi insya-Allah ini kita akan sambung pada bacaan tafsir Ibn Kathir kita pada ayat yang ke-29 kan. Ayat yang ke-29, yang mana pada minggu lepas kita dah membincangkan bagaimana Nabi SAW setelah kembali daripada peperangan apa? Yang kita bincang, peperangan Hunain, berlaku pada tahun 8 ke 9? Tahun 8 Hijrah, yang mana umat Islam diserang hendam. Kita dah cerita bagaimana Allah Ta'ala
melarang manusia bergantung dengan asbab musabab secara i'tiqad, pegangan hati. Adapun usaha luaran perlu menjalani asbab musabab. Nak kenyang, kenalah makan. Nak dapat rezeki, kenalah usaha, kan? Nak dapat buah durian, kenalah tenggelamkan benih durian. Tapi bila kita tenggelamkan benih durian, i'tiqad kita yang menumbuhkannya Allah. Bila kita mencari rezeki, kita letak i'tiqad kita yang memberi rezeki adalah Allah. Boleh jadi aku kerja, Tuhan tak irimkan rezeki. Boleh jadi aku kerja, Allah Ta'ala irimkan rezeki. Dan aku berharap mudah-mudahan dengan usaha Allah Ta'ala irimkan rezeki bagi aku. Saya makan obat, bukan obat yang menyembuh, tapi asbab musababnya dituntut untuk kita cari asbab musabab. Tapi yang mengiringkan kesembuhan secara mutlak adalah Allah. Allah Ta'ala. Boleh jadi saya makan obat, Tuhan tak iringkan kesembuhan. Boleh jadi saya makan obat, Allah Ta'ala iringkan kesembuhan. Dan saya berharap mudah-mudahan dengan saya makan ubat ni Allah Ta'ala sembuhkan. Itu beza antara asbab musabab dan juga i'tiqad hati. Jadi di sini Allah Ta'ala tegur orang beriman kerana terlalai sedikit. Lalai dalam bahasa Arab disebut dengan ghafil. Ghafil ini ada dua makna. Ada makna baik dan ada makna buruk. Ghafil ada dengan maksud orang yang lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang biasa kedua. Dalam surah An-Nur ada Allah Ta'ala sebut wal muhsanatil ghafilat, iaitu wanita-wanita, isteri-isteri Nabi yang lalai. Lalai apa? Lalai daripada terlintas tentang perkara-perkara yang menjurus ke arah penzinaan. Macam mana kan cerita hadis al-ifk tentang fitnah kepada Sayyidatina Aisyah tentang melakukan zina. Allah Ta'ala kata isteri Nabi ni wal muhsanatil ghafilat, mereka ini lalai. Lalai apa? Tak lagi terlintas di kepala, tak usah kata nak buat, terlintas nak melakukan perkara tersebut pun tak terlintas dalam pemikiran mereka. Jadi ghafilat itu ada dengan maksud lalai daripada mengingati Allah, lalai daripada teringat pada perkara-perkara yang maksiat. Jadi hati orang beriman pada ketika itu lalai. Sebab bila melihat kepada asbab musabab, ramai kita ni tak ada dah ramai kau memang menang lah. Dah ramai kali ni, bukan orang cik-cik kali ni, yang pembesar Mekah pakat join lagu menang dah kita ni. Jadi Allah Ta'ala tegur. Lepas pada berlaku peperangan Hunain dalam ayat yang ke-28, dan Allah Ta'ala kata innamal musyrikuna najas. Kita dah bincang tentang orang musyrik ini adalah najis. Najis daripada segi apa? Najis daripada segi i'tiqad ataupun pegangan mereka, perlakuan mereka, maksiat hati mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Nabi tak aja suruh bila salam orang kafir wajib kamu kena basuh tangan, menunjukkan zahir tubuh badan orang kafir itu tidak najis. Yang najis ni adalah i'tiqad dan pegangan yang ada pada diri mereka. Lalu Allah Ta'ala tegah jangan masuk Masjidil Haram. Diharamkan bagi mereka untuk berada dalam kawasan Al-Haram. Kawasan Al-Haram. Dan Allah Ta'ala sebut wa in khiftum ma'ilah pada ayat yang ke-28. Kita murajaah sikit ya. Kalau kamu takut miskin. Sebab apa takut miskin? Sebab secara asbab musababnya orang beriman pada ketika itu kehilangan sumber asbab musabab. Sebab sebelum ni orang kafir, pembesar-pembesar Quraisy duduk di situ, dia orang ada networking dengan orang luar, dengan geng-geng kafir luar kan. Musim haji, Yaumul Hajjil Akbar, semua pakat mari berniaga belaka ni di Makkatul Mukarramah. Jadi bila tukar pemerintahan ni, Islam memerintah, jadi orang kafir pula tak boleh nak masuk niaga. Manusia normal lah ada rasa bimbang. Jadi Allah Ta'ala janji apa dia? Wa in khiftum ma'ilatan fasawfa yughnikumullahu min fadli. Kalau kamu takut kamu miskin, Allah Ta'ala pasti akan mengayakan kamu. Ini beza orang beriman dengan orang yang tak beriman. Beza waliullah dengan bukan waliullah. Wali Allah Ta'ala bukan tak ada rasa bimbang, ada. Tapi bila dia tengok kepada janji Allah, bimbang dia berubah kerana lebih yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi cerita bab wali ni tak kira siapa, kita kena mohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala jadikan hati kita semua ni
Saya dulu terutamanya hak cakap, supaya hati kita pegang kejap, yakin sungguh dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi hukum adatnya, Allah Taala ciptakan adat, mana-mana orang yang memenangkan agama Allah, pasti Tuhan akan bantu dia. Dah, cuma cara macam mana? Kalau semua awak tahu belaka, awak Tuhan lah. Tahu belaka cara awak Tuhan lah. Jadi ada cara yang Allah Ta'ala menangkan awak dengan cara yang awak tak sangka sangat. Jadi hakikatnya memang sampai hari ini pun bumi Makkahul Mukarramah Allah Ta'ala kurniakan kekayaannya sampai hari ini. Kekayaannya sampai hari ini. Padan dengan orang mari seluruh dunia mari buat haji. Tak boleh buat haji kat Malaysia walaupun ada Kaabah dan nikah, tak sah. Buatlah Kaabah comel setara mana pun tak sah buat haji di Malaysia. Jadi Allah Ta'ala kayakan. Allah Ta'ala kayakan tu daripada apa? Min fadlih, iaitu daripada keistimewaan. Kita kena ingat, kalau kita buat sesuatu benda, kita buat amalan pada Allah, Allah Ta'ala ganjar dengan pahala. Tuhan ganjar kepada kita dengan murah rezeki. Tiba-tiba kalau kita buat satu amalan, kita berdoa pada Allah, Allah Ta'ala tak makbul permintaan kita macam hak kita nak. Dia doa ni, kata Nabi SAW, Allah Ta'ala ajar kita dalam Quran bersama, Udu'uni astajib lakum. Doalah pada aku akan istijabah, terima doa kamu. Ada orang mempertikai, dia kata, Ustaz, tak mana terima doa, saya doa tak rapat-rapat. Istijabah, terima ni bukan terima macam awak nak. Silap kita faham. Asal terima tu, terima dengan cara hak kita nak. Allah Ta'ala terima doa macam-macam cara. Yang pertama disebut dalam hadis, antaranya Allah Ta'ala terima dengan melunaskan hajat kamu. Ataupun doa kamu Allah Ta'ala ubah menjadi penolak balak kepada balak-balak yang lain. Awak minta nak jadi kaya, tapi Tuhan tepih tak bagi sakit ke awak, contoh. Allah Ta'ala elokkan awak daripada mudarat atas jalan raya, sebagai contoh. Tuhan Maha Penyayang. Kalau Tuhan tak ubah pada benda lain, Allah Ta'ala jadikan sebagai khazainul akhirah, barang perbendaharaan harta kita di akhirat. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Antara orang yang paling cepat masuk syurga adalah orang yang bersabar. Orang yang berdoa bila tak dapat, dia bersabar. Dia redha dengan ketentuan. Sabar dia tu dia ambil kira oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala terima ke tak? Terima. Tapi bukan terima macam awak nak. Masalah kita ni, kita nak Tuhan terima macam hak kita nak. Jadi Allah Ta'ala balas kita dengan amalan kita ni semata-mata keistimewaan daripada Allah. Ini konsep tauhid. Ayat ni menekankan kepada kita konsep tauhid. Orang beriman kena pegang dengan dia. Sebab tu kata Al-Imam Al-Laqani, kita dah sebut dalam kitab Jawharatul Tauhid, wa iyusibna fa bimahdil fadli. Allah Ta'ala bila mana dia memberi pahala kepada kita, pahala dia tak pahala akhirat, ataupun kesihatan, ataupun kekayaan, apa benda yang Tuhan bagi kita, semata-mata keistimewaan daripada Allah. Secara akalnya boleh tak? Kalau kita buat baik, Tuhan bagi kita miskin, boleh. Kalau kita buat baik, Tuhan bagi kita susah, boleh. Kita buat baik, Tuhan bagi orang baik tu neraka, secara akal, boleh. Sebab apa dia tu tak adil? Tak adil pasal apa? Kita semua ni milik mutlak Allah. Kita semua milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Ikut dia lah, dia nak bertasarruf, dia nak memperlakukan hak dia secara mutlak, ikut suka dia. Tetapi Allah Ta'ala janji wi syurga pada kita, wi neraka pada kita, pada wa'iyadzubillah, pada orang kafir, orang yang melawan dia, atas dasar keistimewaan semata-mata daripada Allah. Keistimewaan semata-mata daripada Allah Subhanahu. Tak ada satu benda yang boleh tekan Allah Ta'ala. Sebab itu kata para ulama, itulah yang dimaksudkan fasawfa yughnikumullahu min fadli. Allah Ta'ala akan mengayakan kepada kamu daripada keistimewaan, daripada diri, daripada zat, daripada kekuasaan, insya, jika Allah Ta'ala berkehendak. Maksudnya, orang buat baik, Allah Ta'ala bagi dia jadi kaya, itu bukan lawazim. Lawazim maksudnya benda yang mesti ataupun petunjuk dia tu beriman. Kita kena ingat, kekayaan dan kesenangan itu bukan petunjuk hakiki yang menunjukkan Allah Ta'ala akan berikan tanda-tanda bagi orang yang beriman. Ada sahabat Nabi, ada Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni kaya-kaya belaka ni.
Tapi ada orang miskin juga. Macam Sayyidina Abu Hurairah miskin, Bilal bin Rabah miskin. Jadi kaya dan miskin ni bukan penunjuk hakiki. Sebab tu dalam ayat yang disebut fasawfa yughnikumullahu min fadli in sya. Kalau Tuhan berkehendak nak mengayakan kamu. Jadi benda-benda serahkan urusan pada Allah Ta'ala. Innallaha alimun hakim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui lagi hakim. Kita dah sebut hakim, maksudnya al-hakam dengan maksud bijak. Kalau kita terima bijaksana, hakam maksudnya tepat. Kalau kita kata aghlaqil bab bi ihkam, tutuplah pintu tu dengan rapat. Apa maksud rapat? Maksudnya memang tepat betul kedudukannya sampai tak ada ruang. Kedudukan pintu tu tepat. Kalau kita isi, contohnya orang yang isi barang, contohnya barang tu ruang ni kayu, dia letak kayu kan. Tapak kayu tu besar ni, kalau dia boleh kikir kayu tu masuk betul-betul tepat, tak ada ruang nampak. Itu nak faham makna ihkam. Umpamanya macam tu. Maksudnya tindakan Allah Ta'ala ihkam ni tak ada satu ruang kelompongan pun pada tindakan Allah. Itu maksud ihkam. Selalu kita sebut bijaksana. Apa makna hakim? Maksudnya tindakan Allah Ta'ala ni dengan hakam, bijaksana. Tapi bijaksana tu kita tak berapa nak jelas lagi makna dia. Bijaksana maksudnya tindakan Allah ni tak ada satu ruang kelompongan pun. Macam saya sebut tadi kan, contohnya kayu, ada ruang besar ni, ada orang boleh kikir kayu, dia boleh pahat kayu tu, masuk tu memang nampak seolah-olah macam rata. Orang ni dipanggil memasukkan kayu tu dengan ihkam, dengan kukuh. Maksudnya tak ada satu ruang-ruang pun, seolah-olah macam tu. Kalau orang yang tak pandai pahat, macam mana? Nampak lubang-lubang kan, celah tu tak sama, ni tak sama, nampak ruang-ruang celah. Ihkam maksudnya betul-betul rapat, tak ada ruang. Maksudnya tindakan Allah Ta'ala ni penuh dengan hikmah, bijaksana. Maksudnya tidak ada satu kelompongan pun pada tindakan Allah. Sama ada Tuhan bagi kamu kaya, Tuhan bagi kamu miskin, semuanya kebaikan. Itu maksud hakim. Maksud hakim. Okay. Kemudian kita masuk pada ayat yang ke-29. Tengok apa kata pengarang. Siapa yang nak baca? Siapa nak baca? Ada yang nak baca? Tak ada mic ni. Ada. Kalau boleh baca dia punya terjemahan kan. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula pada hari akhir, tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, serta tidak mengikuti agama yang benar dari kalangan orang-orang ahli kitab, hingga mereka memberikan jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Jadi kat situ Allah Ta'ala kata apa dia? Qatilul ladina la yu'minuna billah. Allah Ta'ala memerintahkan. Sebelum ayat 28 ni, 29 ni, kita dah baca ayat 29. Perintah-perintah tentang untuk melaksanakan syariat, kita dah beritahu Allah Ta'ala akan tujukan kepada orang beriman. Kalau kita buka Quran, kita jumpa ayat yang berbentuk taklif, bebanan syariat. Sama ada suruh buat sesuatu ataupun suruh tinggal sesuatu, Allah Ta'ala akan tujukan kepada ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Sebab apa orang beriman? Hanya orang beriman dia yang akan buat hukum Allah Ta'ala. Logiknya macam tu lah. Orang yang yakin dengan kewujudan Allah, orang ni saja yang akan meninggikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam bab mengajak orang kepada tauhid, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan yang menciptakan kamu. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Takutlah kamu kepada Tuhan yang menciptakan kamu gini. Dalam ayat tauhid biasa digunakan ya ayyuhan nas. Dalam bab taklif, suruhan puasa ke ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amim hadza. Dan qatilul ladzina, semuanya berkait dengan apa dia ya ayyuhalladzina amanu. Jadi pengarang kita kata perangi
Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-Nya yang beriman, yang memiliki kesucian lahir dan juga batin, untuk mengusir orang musyrik yang najis secara batin daripada Masjidil Haram. Nampak disebut zat najis secara batin. Zahirnya luaran ni tak najis. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah Ta'ala, kami memuliakan anak Adam. Benda yang mulia ni bukan benda najis. Benda najis ni benda yang jelek, benda yang keji, kan? Untuk mengusir orang musyrik yang najis secara batin dari Masjidil Haram, dan agar tidak mendekatinya setelah turun ayat ini. Di mana ayat ini diturunkan pada tahun yang ke-9 Hijrah. Lepas pada berlaku peperangan Hunain, Allah Ta'ala suruh usir semua golongan kafir yang duduk di dalam. Cuba tuan-tuan bayang, orang yang semata-mata dia baca ayat ini semata-mata tapi tak faham kronologi peristiwa, dia akan kata zalim orang Islam. Halau orang gitu. Dia kata zalim orang halau. Padahal dia tak baca kisah semua ni. Daripada bara'atum minallahi wa rasulih, macam mana tentang orang Arab jahiliah yang melanggar perjanjian, yang merampah barang-barang orang Islam, yang membunuh sekutu orang Islam. Tiba-tiba dia baca qatilul ladzi aqdam. Halau orang kafir. Ayat ini dia ada kronologi, urutan peristiwa sebelum tu, yang menyebabkan sampai mereka Allah Ta'ala suruh supaya mengusir orang-orang kafir daripada tanah haram. Oleh kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk menyeru kepada orang-orang musyrik untuk tidak melakukan haji setelah tahun ini, dan agar tidak melakukan tawaf dengan telanjang. Jadi Allah memberlakukan dan memutuskannya sebagai suatu syariat. Jadi Sayyidina Ali datang dengan Abu Bakar As-Siddiq mengiklankan pada waktu itu Yaumal Hajjil Akbar, yang kita sebut hari ni tak ada lagi orang tawaf telanjang, tak ada lagi orang tawaf telanjang duduk laung-laung kalimah kalimah talbiyah dengan mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kafir ni dia mensyirikkan Allah. Sebab itu kita kena faham, orang kafir mereka bertawassul dengan berhala. Mereka menganggap berhala ini adalah wakil daripada Tuhan, bukan semata-mata wakil. Tetapi orang kafir menganggap berhala tadi boleh memberi manfaat dan juga mudarat. Ini kita kena jelas. Adapun orang mukmin ketika mana dia bertawassul, tawassul ni kita kena ingat dia bukan berakidah. Selalu orang masukkan bab tawassul ni dalam bab akidah. Tawassul bukan akidah. Tawassul adalah teknik seseorang nak beribadah pada Allah. Bila sebut teknik beribadah ini perbahasannya kaedah fiqh menyatakan al-aslu fil ibadah at-tawaqquf. Asal pada kita nak beribadah pada Allah Ta'ala ni terhenti di atas dalil syariat. Contoh, macam mana cara nak mendekatkan diri pada Allah? Cara nak mendekatkan diri pada Allah, Allah Ta'ala aja antaranya semayang. Semayang, berdoa, angkat tangan minta doa, tu cara, tu panggil teknik. Iman, kita yakin Allah Ta'ala memberi manfaat dan juga mudarat. Tiba-tiba ada seorang hamba Allah ni dia jahil, dia beriman yang memberi manfaat dan mudarat hanyalah Allah. Tiba-tiba dia nak hapuskan dosa dia duduk bawah terik matahari sebagai contoh. Ya Allah, ampunlah dosa aku. Mudah-mudahan dengan terik matahari ni membakar dosa-dosa. Benda kita nak hukumkan pada dia. Kafir ke dia? Sini orang tak faham ni. Jawabnya dia tak kafir. Sebab i'tiqad dia yang memberi dosa pahala keampunan hanya Allah. Dia tak kafir. Tapi silapnya mana? Teknik beribadah. Dia melakukan suatu perkara yang kita sebut sebagai bid'ah tadi tu lah. Perbuatan dia tu tersesat, kita kata. Perbuatan dia tersesat. Sebab nak mendekatkan diri pada Allah, dia tak macam muamalah. Dalam bab muamalah, jual beli, al-aslu fil muamalah al-ibahah. Asal pada muamalah, jual beli, tukar-tukar barang dan sebagainya, adalah harus melainkan ada dalil yang mengharamkannya. Asal pada ibadah, teknik ibadah ni haram melainkan ada dalil yang membenarkan. Dalil ni pun ada dua. Ada dalil yang khusus, ada dalil yang umum. Ada dalil yang khusus, ada dalil yang umum. Sebab tu tawassul, tak ada mana-mana orang beriman ketika mana dia tawassul dengan orang hidup, dia tawassul dengan orang mati, dia tawassul dengan amal soleh, dia tak beriman pun yang amalan dia beri kesan kepada manfaat mudarat.
Dia tak beriman pun yang orang yang dalam kubur bagi manfaat mudarat. Ini i'tiqad yang perlu kita jelas bagi orang yang bertawassul. Tak ada orang beriman buat kerja macam ni. Nah, cumanya kita nak kata teknikal yang dia buat tu ada dalil tak yang membenarkan? Kalau ada dalil yang membenarkan, maka silakan. Kalau tidak ada dalil, maka tidak boleh. Berbeza dengan orang kafir ketika mana tawaf telanjang memohon. Kalau kita tengok, cuba tengok dalam sirah Ibn Hisham, ada lafaz talbiyah. Mereka mengatakan berhala adalah syarikullah, rakan kongsi Tuhan. Apa maksud rakan kongsi Tuhan? Berhala ini ada peranannya dalam memberi manfaat dan mudarat kepada manusia. Itu yang dipanggil mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang beriman tak anggap macam tu. Orang beriman tak ada orang. Tak usah kata bertawassul dengan wali, bertawassul dengan Nabi. Kalau anggap Nabi memberi manfaat mudarat, syirik. Yang tu kita kena jelas. Tawassul Nabi duduk depan kita, katalah kita hidup zaman Nabi, menganggap Nabi memberi manfaat mudarat, syirik. Ini kadang-kadang kekeliruan berlaku. Sebab tu perbahasan isu tawassul di dalam teknikal ibadah. Kalau ada dalil yang membenarkan, boleh buat. Tak ada dalil, maka tidak boleh buat. Dan perbahasan ni, kalau tak ada dalil dia buat, dia tak pergi pada syirik. Dia tak akan pergi pada syirik. Maksudnya kalau tak ada dalil yang membenarkan, tiba-tiba dia buat, dia habis-habis kuat pun dia akan pergi pada sesat. Sesat bukan syirik. Tu kena jelas beza antara orang yang tersesat dengan orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita kata orang duduk bawah matahari tadi, dia berpegang yang menghapuskan dosa siapa dia? Allah, semata-mata Allah tak ada. Tapi dia jahil beribadah. Dia buat satu teknik untuk meminta pada Allah, teknik yang tidak diluluskan oleh syarak. Maka perbuatan dia tu, yang tu dipanggil sebagai perbuatan yang salah. Tapi kafir ke tak? Nabi kata, man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang ada sebesar zarrah dalam hati dia, walaupun dia ahli maksiat, selang dalam neraka tu selang, akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perbahasan. Kadang-kadang kita tersilap membakulkan sesat tu mesti ada yang sesat syirik kan? Ada sesat belum tentu dia syirik. Dua perbahasan yang berbeza. Kemudian jadi disuruh usir. Mana-mana orang tawaf panjang tadi tu usir. Yang ni macam ni sesat syirik ke dah ni? Hak ni sesat dan syirik. Sebab apa? Dah lah tawaf telanjang tu sesat dah. Kemudian beriktikad berpegang berhala tu adalah rakan kongsi Tuhan. Ada peranan berhala tadi. Kemudian dia kata Al-Imam Abu Amr Al-Auza'i berkata, Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu memutuskan bahawa orang-orang Yahudi dan Nasrani dilarang memasuki masjid-masjid kaum muslimin. Yang mana larangan ini diikuti dengan penyertaan firman Allah Subhanahu Wa Taala, innamal musyrikuuna najas. Ustaz kan tu kan sebut musyrik. Musyrik ini orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan Yahudi dan Nasrani termasuk juga dalam ni. Termasuk juga dalam ni. Kerana apa dia? Bila datang Nabi, mereka mengingkari ajaran Nabi. Sebab tu sampai mereka Yahudi dan Nasrani dah jadi melampau, mereka menganggap padri mereka itu sebagai pembaptis, orang yang boleh menyucikan dosa mereka, orang yang boleh membantu mereka. Jadi dah ada unsur kat situ. Jadi termasuk dalam kategori syirik, macam ayat Quran sebut apa dia? Walladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Kufurlah ahli kitab dan juga orang musyrik. Cuma kita dah sebut beza musyrik orang Madinah dengan musyrik orang Mekah ni ada beza. Ahlul kitab ni kebanyakan orang Madinah, Yahudi ni orang Madinah kan. Yang mana Arab jahiliyah kufur dalam keadaan berkerah dengan ajaran nenek moyang mereka. Dia nampak juga kebenaran, dia nampak yang Nabi. Orang Arab jahiliyah nampak kebenaran Nabi melalui mukjizat lisan Nabi. Apa maksud mukjizat? Mukjizat ni perkara yang menundukkan akal. Di Arab ni di banyak suk, ada pasar, ada suk Ukaz nama dia, pasar-pasar Ukaz, tempat-tempat yang diperniagakan syair pada ketika tu. Orang Arab ni kepakarannya dalam bersyair. Maksudnya bahasa dia berada pada tahap yang tertinggi. Dia bertanding, bukan kata lakon karang syair, pergi situ dia bertanding dan syair tersebut dijual. Ini di antara benda yang famous pada ketika tu. Mereka bila tengok Rasulullah, benda ni melemahkan akal mereka. Mana dia tengok Nabi ni orang tak kerti baca daripada kecil. Kita kalau tak kerti baca, satu kekurangan lah bagi kita. Nabi ni lain, satu kelebihan.
Nabi tak erti membaca dan Nabi tak erti menulis. Tiba-tiba Nabi melantunkan satu perkataan yang lebih tinggi daripada syair biasa. Yang mana para penyair tengok tadi, dia kata benda ni memang apa ni? Memang daripada Tuhan. Nampak kat situ ni, bila dia buat comparison antara kemampuan Nabi dengan benda yang keluar daripada lisan Nabi. Jadi di sini dia nampak itu mu'jiz, perkara yang menundukkan akal. Kan perkara yang menundukkan akal. Tak boleh. Memang yang Muhammad perkatakan ini datang daripada Tuhan. Itu cara orang jahiliyah tahu tentang kenabian. Cara orang Madinah, orang Yahudi tahu tentang kenabian lain. Mereka tahu daripada kitab-kitab samawi yang terdahulu. Dua cara yang berbeza. Orang Arab Mekah tahu tentang kenabian melihat kepada laras bahasa Nabi yang cukup tinggi. Dalam keadaan Nabi ni tak erti membaca, tak erti menulis. Mustahil Muhammad mereka. Memang Muhammad tak mampu kalau dia mereka. Dia memang tak erti baca, tak erti menulis. Nak kata Muhammad ambil daripada tamadun-tamadun lain, tak mungkin. Dia tak erti baca. Jadi nak tak nak, memang tak boleh buat apa. Memang Muhammad adalah utusan Allah. Tu cara orang Mekah nampak. Orang Madinah tak. Orang Madinah kebanyakannya, kalau Yahudi kebanyakannya imigran yang mari daripada dulu, lama ratus tahun dulu. Mari tu sebab apa? Sebab buka dalam kitab-kitab mereka ada Rasul akhir zaman yang akan turun di Jaziratul Arab. Yang ni yang beza antara kedua ni, kan? Beza antara kedua. Kemudian jadi orang musyrik Yahudi termasuk dalam kategori musyrik. Atha bin Abi Rubah, nama beliau adalah Atha bin Abi Rubah, berkata seluruh wilayah tanah haram adalah masjid berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha. Jangan kamu dekati Masjidil Haram lepas pada tahun ni. Tahun ni tu tahun bila? Tahun 9 Hijrah itulah. Masjidil Haram bukan sahaja tempat ada bangunan-bangunan berbentuk masjid dan kubah tersebut, tapi seluruh tanah haram. Tanah haram kan di luar lagi. Seluruh tanah haram tersebut dikira sebagai tempat yang diharamkan kalau ikut daripada hukumnya, hukum asal. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Ayat ini juga menunjukkan bahawa orang musyrik itu najis seperti yang tersebut dalam hadis sahih. Orang yang beriman itu najis. Kemudian, yang ni kita baca dah ni kan? Kita dah baca dah. Qatilul ladzi. Cuba tengok pada Ustaz 149. Sila. Qatilul ladzi. Ustaz 149 yang bawah. Jadi pada waktu sama. Perangilah sama. Ayat ini adalah Musa 150 kan? 1 Okey, jadi okey. Jadi pada waktu yang sama, kerana kekafiran mereka terhadap Nabi Muhammad SAW, mereka juga sama sekali tidak beriman kepada para rasul sebelumnya dan risalah yang dibawanya. Perbuatan mereka hanyalah mengikuti pendapat hawa nafsu dan nenek moyang mereka, bukan kerana keberadaannya sebagai sebuah syariat dan agama Allah. Jika saja mereka benar-benar mengimani ajaran agama yang sedang mereka peluk, tentunya hal itu menjadikan mereka beriman kepada Muhammad SAW, kerana semua Nabi memberitakan kedatangannya dan memerintahkan untuk mengikutinya. Maka ketika Muhammad SAW telah datang dan mereka mengingkarinya, diketahui bahawa mereka berpegang teguh dengan syariat para Nabi terdahulu, bukan kerana syariat tersebut berasal dari Allah, akan tetapi kerana mengikuti kehendak dan hawa nafsu mereka sahaja. Oleh kerana itu keimanan mereka terhadap Nabi SAW, Nabi alaihissalam terhadap sia-sia mereka, kerana mereka tidak beriman kepada pemimpin dan penutup para Nabi. Nabi yang paling mulia dan paling sempurna. Untuk itu Allah Azza wa Jalla berfirman. Okey, kita baca bersolo. Dia kata apa dia? Jadi pada masa yang sama, kerana kekafiran mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bila menidakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kafir. Sebab tu Nabi Isa sendiri, bila Nabi Isa turun, Nabi Isa akan mengikut syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab hak bawa yang mereka syariat ni bukan para nabi. Para nabi ni penyampai syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Syariat ni undang-undang. Jadi mereka sama sekali tidak beriman kepada para rasul yang sebelumnya. Tak beriman kepada Nabi SAW, maka tak beriman lah fikir. Kan? Tolak satu bukannya jadi
Jadi satu, apa dia 25 tolak 1 bukan jadi 24, 25 tolak 1 jadi kosong. Tak tolak 1 habis tertolak lagu. Okey. Perbuatan mereka itu hanyalah mengikut pendapat hawa nafsu dan nenek moyang mereka, bukanlah kerana keberadaannya sebagai sebuah syariat dan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu di antara sikap yang ada pada Yahudi ni, mereka ni mudah terpesona dengan perkara-perkara yang mencari adat. Persona dengan perkara yang mencari adat, sehingga mana ada perkara yang mencari adat mereka mula menganggap orang itu adalah anak Tuhan. Anak Tuhan, ataupun susu galuh daripada Tuhan, menisbahkan sesuatu kepada Tuhan. Dan dalam masa yang sama, orang Yahudi ni dia ada satu perangai apa dia? Perangai mengingkari syariat tetapi mengagung-agungkan perkara yang luar biasa. Ni di antara sikap yang ada pada golongan Yahudi. Mereka ni agungkan sangat Yesus, Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Agungkan Nabi Isa, tapi menganggap apa? Menganggap Nabi Isa bahagian daripada Tuhan. Kenapa? Nabi Isa boleh hidupkan orang yang mati. Nabi Isa boleh menyembuhkan penyakit kronik yang tak boleh disembuhkan oleh bidang-bidang kedoktoran yang biasa. Zaman Nabi Isa disebutkan dalam tafsir juga, zaman kegemilangan ilmu tib, ilmu perubatan. Jadi mukjizat tu sesuai dengan zaman. Sakit-sakit hak kronik, hak tak boleh nak ubah tu, Nabi Isa ni boleh ubah. Sebab tu sehingga mana dia mendatangkan sesuatu yang mencari adat, maka ia dianggap sebagai Tuhan. Jadi benda ni berulang, tak boleh berulang sekiranya orang kita tak kejap betul-betul pegangan akidah. Esok Dajjal mari. Dajjal mari membawa sesuatu yang nampak pada mata kasar kita mencari adat, maka pada ketika itu kita akan tengok berpusu-pusu orang datang menjadi pengikut Dajjal la'natullahi alaihi. Jadi sebab itu ini di antara sikap yang ada pada golongan-golongan Yahudi. Sebab itu dalam surah Al-Isra, kalau tengok surah Al-Isra, Allah Taala buka cerita surah Al-Isra apa dia? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan akan hamba. Tuhan mention Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan abdun. Tuhan tak sebut bi rasuli, supaya di sini penjagaan kepada umat Muhammad, supaya tidak mengikut jejak langkah Bani Israel. Kebanyakan Bani Israel, yang mana Bani Israel bila tengok sesuatu yang mencari adat, mula menganggap apa? Menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan, unsur daripada Tuhan. Subhanalladzi asra bi'abdi. Muhammad ini hebat orangnya. Yang mana sampai ke satu tempat Jibril tak boleh nak langkah. Jibril kata kalau aku langkah selagi lahalaktu, binasa. Tapi Allah Ta'ala muliakan sampai ke Sidratil Muntaha. Naiknya Nabi SAW. Hebat-hebat Muhammad, dia adalah hamba. Sebab itu ada satu-satu kata para ulama, al-'abdu wa'abdu mahma tarak. Hamba adalah hamba walaupun setinggi mana tingkat dia naik. Dan Allah itu adalah Allah walaupun dia disebut dengan nazar, walaupun disebut dengan turun bukan masuk Tuhan turun macam dia, hamba adalah hamba walaupun ia adalah setinggi mana kedudukan ia naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada sini kalau kita tengok, inilah perangai yang ada pada Ahlul Kitab. Dia mengagungkan Nabi kerana Nabi itu hebat. Tengok Nabi Isa boleh buat benda yang orang lain tak boleh buat, tapi tak ikut pun, ingkar ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jika sahaja mereka benar-benar mengimani ajaran agama yang sedang mereka peluk, tentunya hal itu menjadikan mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah belajar banyak sejarah. Yang pertama berkaitan dengan Bahira. Ada orang sebut Bahira. Seorang Ahlul Kitab, yang mana ketika mana Nabi belum diangkat menjadi Nabi, pak saudara dibawa berniaga ke Syam kan. Tengok ada payung, ada awan yang memayungi Rasulullah, disebut dalam sirah Ibn Hisham. Sampai peringkat Bahira tanya, siapa? Budak tu ayah dia mati dah kan? Abu Talib kata, tak, aku ayah dia kan? Abu Talib kata, aku ayah. Kamu bohong, ayah dia mati lah. Dan Bahira kata suruh dia bawa balik segera. Takut apa? Takut dibunuh oleh Yahudi, kerana dia ni akan jadi Nabi. Ahlul Kitab tahu daripada tanda-tanda kenabian. Lagi kisah siapa lagi? Kisah Suraqah bin Naufal, sepupu kepada Sayyidatina
Khadijah radhiyallahu ta'ala, Waraqah, bukan surah Waraqah bin Naufal. Yang mana dia kata orang ni telah didatangi namus tu Jibril. Jibril yang disebut dalam kitab. Kalau umur aku panjang, aku akan jadi pengikut dia. Dua, kisah Salman Al-Farisi yang mana berguru dengan beberapa orang padri. Padri suruh mari ke tanah Arab. Dia bukan orang Arab, mari ke tanah Arab tu sebab baca dalam Alkitab. Lagi dalam Sahih Bukhari disebut tentang kisah Abdullah ibn Salam yang jadi mumtahin, tukang tes Nabi SAW. Aku akan tes dia masuk sini, yang disebut sebagai a'lamuna wa banu a'lamina, orang paling alim di kalangan orang Yahudi dan anak keturunan orang alim. Dia tes Nabi lah bersyahadah. Orang Yahudi tak bersyahadah pun. Sebab orang Yahudi dia ada kepentingan penjagaan dan dunia. Nabi tu nak tunjuk konon-konon dia hebat je lah. Nak tunjuk kata keturunannya adalah hebat, banyak nabi-nabi yang Tuhan pilih. Kemudian dia kata, kerana Nabi memberitakan kedatangannya, memerintahkan untuk mengikutinya, maka ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang dan mereka mengingkarinya. Sebab tu tuan-tuan, dalam Al-Quran disebut wa yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi fala'natullahi 'alal kafirin. Allah Taala sebut dalam tafsir Ibn Kathir daripada riwayat Ibn Abbas, yang mana orang Yahudi bila mana Aus dan Khazraj nak serang dia orang. Kelompok yang ramai ni Aus Khazraj, Aus dan Khazraj ni kelompok. Bila tak puas hati dengan Yahudi, mereka nak serang Aus Khazraj, nak serang orang Yahudi, mereka akan berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan Nabi, dengan barakah dan kedudukan Nabi, permudahkan urusan kami. Orang Yahudi tak semua berada. Jadi dikenal Nabi alladzina atainahumul kitab. Allah Taala sebut dalam juzuk yang kedua, surat kedua daripada juzuk kedua, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang diberikan kitab, mereka kenal Rasul macam mereka kenal anak mereka sendiri. Bahkan mereka lebih kenal Rasul berbanding dengan anak mereka sendiri. Sebab apa? Anak dia tak tahu lagi besar-besar jadi dia. Nabi ni dah tahu dah cerita dalam Quran macam mana sikapnya, akhlaknya, tata caranya dia disebutkan dalam Alkitab. Sebab tu puak-puak ni Allah Ta'ala sebut apa dia? Al-maghdubi alaihim, golongan yang dilaknat oleh Allah. Sebab apa? Tahu kebenaran, berpaling daripada kebenaran. Tu bagi kufur, yang dia sebut kufur, tahu, tutup. Dia bagi kufur. Kemudian diketahui bahawa mereka berpegang teguh dengan syariat para nabi terdahulu, bukan kerana syariat tersebut berasal dari Allah, akan tetapi kerana mengikuti kehendak dan hawa nafsu mereka sahaja. Padri-padri mereka boleh sesuka hati saja ubah berdasarkan tekak-tekak mereka. Oleh kerana itu, keimanan mereka terhadap para nabi alaihimussalatu wassalam terdahulu sia-sia belaka, kerana mereka tidak beriman kepada pemimpin dan penutup para nabi. Kalau tak satu nabi, kira kafir lah. Nabi paling mulia dan paling sempurna. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang tadi kita baca tadi, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab. Ayat ini adalah ayat pertama kali yang memerintahkan kaum muslimin memerangi ahlul kitab. Kalau orang tanya mana ayat pertama, mula-mula Allah Ta'ala suruh serang ahlul kitab, sebelum ni tak ada pun. Ayat mula-mula ni ayat ni. Kita bayang ayat ni turun bila? Sekitar 9 Hijrah kan? Lebih kurang tempoh 9 tahun Nabi mengadap kerana pokok Yahudi yang melampau-lampau ni. Merancang nak bunuh Nabi, merancang nak kenakan tindakan perancangan sulit nak bunuh Nabi, buat ni, pakat dalam peperangan Ahzab dengan orang-orang Arab nak bunuh Nabi. Macam-macam cara. Tahun yang ke-9 Hijrah baru Allah Ta'ala suruh serang. Sebab itu ayat Quran ni kita tak boleh ambil ayat, kita baca tafsir, kita baca terjemahan, kita pun tengok, kita kena angkat pedang bunuh. Nak boleh keserang ni 9 tahun tahan berangan orang panggil. Macam-macam fenah pokok Yahudi ni buat. Setelah urusan kaum musyrikin mulai mencair itu sesat lah, dan berbagai kelompok masuk ke dalam agama Islam,
dan Jazirah Arabiyah Mulistabil, Jazirah Arab. Maka Allah memerintahkan Rasulnya untuk memerangi orang Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani. Ini terjadi pada tahun yang ke-9 Hijriyah. Untuk itu Rasulullah SAW mempersiapkan diri untuk memerangi bangsa Rom. Sebab orang-orang Yahudi di Madinatul Munawwarah ni, mereka ni mendapat apa dia? Dana, suntikan dana. Sama lah, lebih kita tengok orang-orang jahat di Malaysia ni, bukan dia seorang. Dah, dia ada orang yang mendanai. Tengok ada orang yang mengaku hafal Quran, tangga baju orang sebagainya, bukan dia seorang, dia tak berani buat macam tu. Ada backup belakang dia. Dah, semua orang Yahudi di Madinah ni, dah, bukan dia sendiri berani, sebab Yahudi tak ramai di Madinah nak nisbah dengan Arab, tapi dia berani kerana ada Rom yang backup dia di sana. Jadi dia sebutkan apa dia? Memerangi orang Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani. Ini terjadi pada tahun 9 Hijriah. Untuk itu Rasulullah SAW mempersiapkan diri untuk memerangi bangsa Rom. Yang ini nak perang dengan Rom. Rasulullah SAW menyeru para sahabatnya untuk bersiap-siap dan mengirim utusan ke daerah-daerah pinggiran kota untuk mengajak mereka agar bersiap-siap, dan seruan itu mendapat sambutan yang sangat memuaskan sehingga terkumpullah pasukan sejumlah 3,000 lebih personil orang, 30,000 orang. Tuan-tuan tengok daripada peperangan Hunain macam mana teknik dakwah Nabi. Dalam peperangan Hunain, masa Nabi tengah kena ambush, Nabi sebut, ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku seorang utusan Allah yang tak pernah berdusta. Kemudian Nabi bawa mari semangat perkauman. Kita dah sebut kan, semangat perkauman tak salah. Semangat perkauman atas dasar akidah. Yang saya sebut ni, geng-geng Wan, geng-geng Said, geng-geng ambil lagi. Tak kisahlah. Geng-geng engku kan. Sama-sama dia. Kalau dia nak berbangga ataupun kita rasa terharu kerana kita dilahirkan daripada kelompok, tak salah. Yang dikatakan asabiyah adalah tolong-menolong atas dasar kemungkaran. Lepas Nabi dapat, itu teknik cara nak membangkitkan semangat supaya mereka keluar berperang atas dasar semangat kearaban dan akidah yang satu. Mari bantu. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, lepas Nabi menang, Nabi buat apa? Ingat tak kita cerita yang ada di kalangan orang-orang Ansar yang tak puas hati dalam pembahagian harta ghanimah. Nabi bagi lebih kepada tulaqa Quraisy, orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam ni, Nabi bagi lebih. Kan, Nabi bagi lebih. Tujuan apa? Nabi nak bagi satu isyarat, kamu bawa Islam, fasawfa yughnikumullah. Allah Taala akan kayakan kamu. Tuhan akan bagi rezeki pada kamu. Kan? Jadi daripada bila dah berlaku satu peristiwa yang meyakinkan mereka dalam peperangan nak menentang pok-pok Rom ni 30,000. Tak rajin-rajin orang Islam ramai sampai setara tu, 30,000 keluar berperang. Sebahagian orang penduduk Madinah dan kaum munafikin yang ada di sekitarnya serta manusia lainnya tidak ikut berperang. Geng-geng munafik macam alasan tak maaf. Nabi ni kalau geng-geng munafik, Nabi senyum gitu. Senyum. Nabi tahu dah perang. Peristiwa ini terjadi pada saat sulitnya pangan dan kemarau panjang serta panas yang sangat terik. Jadi secara mudahnya, peristiwa peperangan yang dinamakan peperangan ni peperangan Tabuk. Tabuk ni menghala ke mana? Menghala ke barat laut ke? Utara. Kalau utara dia straight dia macam Tabuk ni, kalau tak peta dia ke sana sikit mengarah ke, macam saya tengok macam ke barat laut sikit saja. Tapi menghala ke utara tu, ke arah utara. Tabuk mengarah ke arah atas daripada Madinah. Kalau straight lagi sampai ke Syam, sampai ke Syria dan seumpamanya. Jadi nama peperangan Tabuk. Sebagian orang penduduk Madinah dan kaum munafikin yang ada di sekitarnya serta manusia lainnya tidak ikut berperang. Peristiwa ini terjadi pada saat sulitnya pangan dan kemarau panjang serta panas yang sangat terik. Rasulullah SAW dengan pasukannya berangkat menuju ke negeri Syam untuk memerangi pasukan Rom. Ketika sampai di Tabuk, pasukan Islam singgah selama 20 hari. Nak pergi ke bumi Syam. Masa tu Syam ditakluki di bawah siapa? Di bawah pemerintahan Rom pada ketika tu. Bumi Syria lah. Syam ni termasuklah Jordan, tengah-tengahnya Damsyik, sampailah ke bumi Palestin. Ni bumi Syam lah. Sebab tu di antara doa yang Nabi angkat tangan doa, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Berkati negeri yang duduk di utara dan duduk di
Selatan Syam ni Syam. Dulu Syam, Jordan, Syria, Lebanon dan termasuk sebahagian area Palestin. Alladhi barakna hawlah. Yang Allah Ta'ala berkati kelilingnya. Jadi berhenti di mana? Berhenti di Tabuk. Berhenti di Tabuk, duduk 20 hari situ. Setelah itu Rasulullah SAW beristikharah. Masa tu cuaca yang amat panas terik. Bayang sampai jauh tak daripada Makkah nak ke Tabuk tu perjalanan jauh lah. Jauh. Jadi satu perjalanan yang jauh pada ketika tu kat padang pasir, duduk berhenti di situ dan cuaca yang agak panas terik kerana kondisi pasukan yang sudah mulai lemah. Maka pada tahun itu juga Rasulullah SAW kembali ke Madinah sebagaimana yang akan dijelaskan mendatang insya-Allah. Jadi Nabi istikharah. Kita pun samalah. Bila kita tak jelas mana kita nak pilih, dia dua benda. Kalau antara baik dan buruk tak payah istikharah dah. Nak mari mengaji ke tak mau mari mengaji? Saya istikharah dulu. Kena istikharah. Dia nampak hak tu pemalas dipanggil. Bukan istikharah. Istikharah ni contohnya ada hajat. Kita ada dua pilihan. Nak pilih sesuatu. Sama ada contoh macam Nabi. Tengok pada keadaan sahabat-sahabat ni kohonmoh. Ada kata kalau geram keadaan jadi kurang persediaan kemenangan, mari daripada Nabi pun istikharah. Allah Ta'ala tunjukkan pada Rasulullah supaya kembali semula. Jadi daripada peristiwa ni kita boleh belajar istikharah. Ada dua pilihan, kita boleh istikharah. Dua-duanya baik, tapi minta istikharah maksudnya talabul khiyari minallah, meminta sesuatu yang paling baik daripada Allah. Paling baik pada Allah, ingat. Boleh jadi pada kita berasa tak apa nak baik, tapi kadang-kadang ada orang takut kat kata ustaz, malah saya istikharah tak, saya nak menikah dengan dia, tiba-tiba istikharah tak nampak ni. Dia istikharah ni dia bukan nampak dalam mimpi je. Kadang-kadang kita tidak ada nas yang menunjukkan mesti wajib nampak istikharah tu dalam mimpi. Tak, tu salah satu daripada tanda. Tapi mimpi, tengok mimpi juga. Kalau hari-hari duduk chatting semua, mana tak nampak, tak main air belis pun sama. Tapi ni rasa senang hati. Rasa macam Allah Ta'ala permudahkan urusan. Itu salah satu daripada tanda-tanda baik pada istikharah. Kemudian dia kata ayat ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bahawa jizyah, yakni cukai, itu tidak dipungut kecuali dari orang-orang ahlul kitab dan semisalnya seperti orang Majusi, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis bahawasanya Rasulullah SAW memungut jizyah dari orang Majusi Hajar. Pendapat ini dianut ataupun dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad dalam riwayatnya yang masyhur. Jadi ada pandangan mengatakan apa dia? Jizyah hanya dikutip oleh apa? Dikutip oleh ahlul kitab. Dan juga geng-geng yang sewaktu dengan ahlul kitab ni golongan Majusi. Ini satu pandangan berdasarkan kepada apa? Nas yang warid daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man berpendapat jizyah dipungut dari semua non-muslim yang bukan Arab kecuali dari orang-orang ahlul kitab. Sementara Imam Malik berpendapat diperbolehkan memungut jizyah dari semua orang kafir, ahlul kitab, Majusi, penyembah berhala dan juga lain-lain. Jadi berbezanya ijtihad para ulama ni kerana berbeza mereka daripada segi memahami dan mengumpulkan nas. Jadi itu berbahasanya dalam usul fiqh lah. Cuma dalam ni Ibn Katsir hanya menyebutkan pandangan-pandangan imam mazhab. Hak ni sebut macam ni, hak ni sebut macam ni, hak ni sebut macam ni. Kemudian pengarang mengatakan perbandingan dan pemaparan dalil-dalil yang menjadi sandaran pendapat-pendapat ini tidak kami bahas di sini. Apa tak faham? Faham, patut faham lah. Ni kitab tafsir, bukan kitab fiqh. Kan? Jadi nak bahas panjang dia kena pergi ke kitab fiqh. Padahlah Imam Ibn Katsir sebut, awak nak panjang awak pergi cari kitab fiqh dan tengok pada perbahasan ulama dalam kitab fiqh. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dan firman-Nya. Siapa baca firman-Nya? Dan firman-Nya kata yu'tul jizyah, hingga mereka menyerahkan jizyah, yakni manakala mereka tidak mahu memberikan ain dengan patuh, yakni dengan ketundukan dan kekelahan bagi mereka, wa hum saghirun, sedang mereka dalam keadaan tunduk, yakni hina dan rendah. Okey, sampai situ.
Jadi Allah Ta'ala kata hatta yu'tul jizyah, kamu perangilah orang kafir sehingga mereka memberikan jizyah. Maksudnya mereka menyerah. Okey, sekarang kami menyerah pada Islam, kami tak mau berperang dengan orang Islam. Tak mau berperang boleh, tapi dengan syarat kamu kena bayar jizyah. Jizyah ni konsep asasnya macam zakat, iaitu tu'khadhu minal aghniya wa tu'ta ilal fuqara. Diambil daripada orang kaya, diambil daripada orang kaya untuk diserahkan pada orang miskin di kalangan orang kafir. Jizyah dia panggil. Orang yang tak berkemampuan tak wajib. Yang wajib orang yang ada harta. Jadi kalau orang kata Islam zalim, kena hati-hati, awak kena faham molek benda jizyah itu secara asas. Kamu tak nak tak apa, tapi kamu kena bayar jizyah. Hatta yu'tul jizyah, sehingga mereka bagi jizyah. Maksudnya selama mana mereka ingkar daripada bagi jizyah, perangi mereka. Perangi mereka. Yakni manakala mereka tidak mahu Islam, ayyadin, iaitu dengan patuh. Seolah-olah kalau ayyadin ambil daripada tangan, pegang tangan ambil. Tu umpama ayyadin ni simbolik kepada paksaan. Nawi ambil tangan dia ambil. Seolah-olahnya simboliknya macam tu. Jadi maksudnya dengan cara kepatuhan, yakni dengan ketundukan dan kekalahan. Orang hak boleh ambil benda tangan orang ni sebab dia kuat. Menurut lagi tak? Kan? Sebab apa boleh ambil tangan orang? Simbol kepada kekuatan. Jadi hatta yu'tul jizyata an yadin, sehingga mana mereka memberikan jizyah dari tangan mereka sendiri. Seolah-olah umpama macam itu. Maksudnya tunduk, patuh. Sebab apa? Wahum saghirun, mereka beri dalam keadaan mereka itu kecil. Saghir maksudnya kecil, di sini apa dia? Keadaan mereka ini tunduk, lemah. Kecil dengan besar, orang kecil dengan orang besar. Umpamanya orang kecil ilmah lah. Dalam keadaan mereka tunduk, lemah. Oleh kerana itulah tidak diperbolehkan memberi wibawa kepada orang-orang ahli zimmah di atas kaum muslimin. Di atas kaum muslimin maksudnya menjadikan kepercayaan yang kita sebut dalam ayat, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum, yang kamu jadikan rakan kongsi. Rakan kepercayaan kepada ahli zimmah. Darah ahli zimmah ni kena jaga. Tak boleh kita sesuka hati pergi serang dia, ambil barang dia, tak boleh. Mana-mana orang yang mengkhianati ahli zimmah maka akan diambil tindakan oleh kerajaan Islam. Tetapi dalam masa yang sama, jangan mudah-mudah kamu nak menaruh kepercayaan tentang urusan orang Islam, urusan kerajaan orang Islam kepada orang yang bukan Islam. Mereka harus dalam keadaan merasa kecil dan terhina, seperti yang telah dijelaskan dalam Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabda'ul yahuda wan nasara bis-salam wa idza laqitum ahadahum fi tariqin fattaruhum ila adyaqih. Janganlah kamu memulai mengucap salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jika kamu menjumpai seorang dari mereka di suatu jalan, maka desaklah mereka ke tempat yang paling sempit. Maksudnya kena tunjuk sikap tu. Kalau keadaan macam tu lah, dah ustaz, macam mana dengan keadaan ni? Kita kena buat sikap gitu juga. Tengok, cuba baca peristiwa ni bermula daripada mana? Bermula daripada sikap musyrik 9 tahun duk cari pasal dengan Nabi. Jadi sesuai dengan keadaan pada ketika tu, tindakan ini diambil. Bukan setakat tak bagi salam. Dah macam kita kata agak keras sedikit. Agak sedikit keras dengan sikap mereka. Kemudian oleh kerana itulah Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu memberi syarat-syarat yang mana riwayat ini sudah masyhur dalam upaya membuat mereka merasa kecil, rendah dan terhina. Jadi Al-Imam Ibn Kathir, metod dia kita dah beritahu. Antaranya mendatangkan nas daripada Al-Quran untuk menafsirkan ayat Al-Quran, ataupun hadis untuk menjelaskan satu-satu berita. Jadi tentang keadaan orang musyrik merasa hina ni macam mana? Ada hadis. Mana hadis dia? Daripada Abu Hurairah tadi. Daripada Abu Hurairah tu, Nabi menjelaskan macam mana sikap mereka pada ketika tu melayan golongan-golongan Nasrani hak jadi gerah tegi. Kan?
Jadi agak tegas sikap mereka dengan orang-orang musyrik. Kemudian oleh kerana disebut pasal Amirul Mukminin, seperti yang diriwayatkan oleh para imam huffaz daripada riwayat Abdul Rahman bin Ghanim Al-Ash'ari, ia berkata, aku mengirimkan surat kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Ia memberikan perjanjian damai kepada orang-orang Nasrani dari penduduk Syam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sebuah surat untuk hamba Allah Umar Amirul Mukminin dari orang-orang Nasrani kota ini dan ini. Jadi ada geng-geng Nasrani hantar surat kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Sesungguhnya ketika kalian datang kepada kami, kami meminta jaminan keamanan untuk diri, anak, harta dan pemeluk agama kami. Jadi kami tak mau perang. Kami tak mampu nak perang dengan orang Islam. Dan kita kena ingat, bukan semua orang-orang musyrik yang bukan Islam yang berada di tempat orang Islam dan orang bukan Islam, semua dia menyokong perlakuan golongan Nasrani. Kita kena ingat, macam orang Islam ada kaki tindak. Kalau kita lihat orang kafir di kalangan mereka ada yang kaki tindak. Jadi mereka ni nak bernaung di bawah orang Islam. Kalian mensyaratkan agar kami tidak membangun tempat peribadatan baru di daerah kami, tidak memperbaiki yang rosak dan menonaktifkan tempat peribadatan yang menjadi rut jalan orang-orang Islam. Maksudnya tidak membangunkan satu rumah ibadah di jalan utama yang dilalui oleh orang-orang Islam. Kami tidak boleh melarang seorang Muslim pun singgah di gereja kami siang atau malam hari. Pintu gereja harus selalu terbuka untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Kita diharuskan menjamu kaum muslimin yang berada dalam perjalanan selama 3 hari. Gereja dan rumah kami tidak diperbolehkan menjadi tempat persembunyian mata-mata jasus, mata-mata di pengintik. Mata-mata ni pengintik. Maksudnya kalau dapat, hukuman akan diberikan. Contoh, mana-mana padri-padri yang duduk di gereja memberi perlindungan kepada jasus, mata-mata orang kafir, dia akan diambil tindakan. Sebab tu kaedah peperangan dalam Islam asasnya Nabi kata apa dia? Bila kamu berperang, la taqtulu walida wala imra'atan wala shaykhan kabira wala rahiban wala taqta'u syajaratan musmira. Jangan kamu bunuh budak-budak, wala imra'atan, jangan kamu bunuh wanita yang tidak join dalam peperangan, jangan bunuh. Wala shaykhan kabira, jangan kamu bunuh orang tua. Wala rahiban, jangan kamu bunuh padri-padri yang duduk dalam gereja ni. Wala taqta'u syajaratan musmira, jangan kamu potong pokok-pokok yang sedang berbuah. Ini adab dalam peperangan Islam. Tengah nak marah tu pun masih lagi ada adab yang perlu dipatuhi. Tapi kalau padri-padri tadi bekerja sama dengan jasus, mata-mata diambil tindakan. Atau yang menipu kaum muslimin, kami tidak diperbolehkan mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kami, tidak boleh menampakkan kesyirikan dan menyeru kepadanya. Awak nak syirik seorang, awak punya pasal. Tempat ibadah awak punya pasal. Jangan awak iklankan, sebarkan ajaran awak pada orang lain. Macam negara lah. Kalau sama-sama orang musyrik tak apa. Tapi kalau biarkan orang Islam masuk, kalau ikut dari segi pemerintahannya dihalang, tak boleh. Tidak boleh melarang kerabat kami yang hendak memeluk Islam. Mana-mana ada kaum kerabat yang tertarik dengan Islam, tak boleh halang. Harus menghormati orang Islam. Diharuskan mengutamakan orang Islam yang hendak duduk dalam suatu majlis. Tidak diperbolehkan menyerupai orang Islam dalam pakaian, tutup kepala, sandal, model sisir rambut. Ini daripada segi apa dia? Daripada segi penampilan. Sebab itu nak antara benda yang Nabi sebut. Nabi sebut apa dia? Nabi sebut dalam hadis, man tashabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang menyerupai satu kaum, maka dia daripada kaum tersebut. Tapi kita kena ingatlah, penyerupaan ni kena tengok juga. Kalau orang kafir pakai seluar, takkan kita tak pakai seluar, kan? Jadi maksudnya daripada segi fashion, kan? Kalau rambut orang kafir berwarna-warni, warna rambut ni kalau ikut perbahasan kita fiqh boleh. Tapi warna rambut pada hari ni menjadi budaya siapa? Budaya orang-orang tak ada akhlak, budaya orang-orang kafir. Terus tak nampi warna kuning rambut, agak-agak panggil dah lagi.
taubat. Hasbi tak panggil dah ada ni. Dah. Saya kata ada haji dah kitab fiqh, tak apalah ustaz, ada ustaz orang semua. Jadi kita kena tengok kepada keadaan. Jadi keadaan ni, warna rambut warna-warni ni bukan akhlak orang Islam. Jadi benda tu dijauhi kan. Mereka orang ada ubah tak apa, jadi nak pakai inah. Itu tidak ada masalah. Tidak boleh berbicara dengan bahasa kaum muslimin. Tidak memakai sebutan yang dipergunakan oleh kaum muslimin. Tidak boleh menggunakan pelana ketika berkenderaan. Ini saya tak pasti. Wallahualam apa murad dia. Kena saya mahu lah. Tidak boleh membawa senjata. Tidak boleh menulis kata-kata Arab pada cincin kami. Tidak menjual khamar. Kami diharuskan memendekkan rambut bahagian depan. Kami harus untuk selalu mengenakan pakaian seragam kami dan selalu mengenakan ikat pinggang khusus kami. Ini semua perundangan yang tidak ada nas secara direct dalam Quran dan hadis. Tapi siapa yang buat? Saya normal. Tak, ni nak ceritanya perundangan. Sebab apa? Tujuannya satu, nak membezakan antara orang kafir dan juga orang Islam. Macam kita lah, pakai yang pejabat. Mana ada nas dalam Quran suruh pakai baju korporat? Ada? Mana ada? Kata pandai-pandai ni bercanggah dengan Quran dan hadis dia. Tak ada. Jadi kalau kita tengok pun tentang tidak boleh pasal pakaian seragam tadi kan. Tidak diperbolehkan memperlihatkan salib di gereja-gereja dan tidak boleh memperlihatkan salib atau kitab suci kami di jalan-jalan dan pasar-pasar kaum muslimin. Kami tidak diperbolehkan memukul loceng gereja kecuali dengan suara sepelan mungkin. Kan? Maksudnya koda-koda, awak-awak mohon dekat-dekat aja. Tak boleh kedegang bapuk. Kan? Jadi sekitar, sebab biasanya Yahudi di tempat gereja mereka, di perkampungan mereka, di kawasan tersebut memadai untuk penduduk kamu. Tidak boleh meninggikan suara kami ketika membaca kitab suci kami di gereja di hadapan orang Islam. Kami tidak boleh menjadi utusan. Tidak boleh meninggikan suara ketika ada pengikut kami yang meninggal. Ada laungan-laungan, nyanyian-nyanyian dia punya ritual. Kami tidak boleh menyalakan lampu di jalan-jalan dan di pasar-pasar kaum muslimin. Tidak boleh mengubah jenazah kami di permakaman kaum muslimin. Tak boleh campur. Jenazah orang kafir tak dicampurkan dengan tempat perkuburan orang Islam. Kami tidak diperbolehkan mengambil budak sahaya sebagaimana diperbolehkan bagi kaum muslim. Kami hanya mempermudah urusan kaum muslimin dan tidak boleh mengganggu privasi mereka. Ia berkata, ketika surat itu sampai ke tangan Umar, ia menambahkan beberapa hal. Kami tidak diperbolehkan memukul seorang pun dari kaum muslimin. Syarat kami ini berlaku bagi diri kami dan warga agama kami, serta kami terima sebagai pengganti rasa aman. Jika kami melanggar persyaratan tersebut, maka kami tidak mendapat perlindungan lagi dan kami boleh diperlakukan sebagai penentang. Jadi kalau awak tak nak masuk Islam, ni di antara syarat. Syarat yang mereka dia tulis kepada Sayyidina Umar. Syarat dia yang kami letakkan, Sayyidina Umar tambah beberapa syarat. Apakah bayaran daripada syarat ini? Keamanan untuk kamu. Kamu nak berniaga, kamu bebas berniaga. Kamu nak berjual beli, kamu bebas. Kamu tidak akan diganggu oleh orang Islam. Mana-mana orang Islam yang merosak, mencederakan kamu akan dibalas. Akan dibalas. Jadi keamanan yang dijanjikan oleh pemerintahan Islam. Pus belah dah ni. Jadi ayat waqalatil yahud Uzairun ibn Allah wa qalatin nasara al-masih. Kita ambil satu ayat lagi. Okey, sila. Ambil lagi 5 minit insya-Allah. Boleh kot? Okey. Okey, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putera Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putera Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu. Dilaknati Allah dan mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling. Ini adalah dorongan Allah Azza wa Jalla terhadap orang-orang beriman untuk memerangi orang-orang kafir dari Yahudi dan Nasrani kerana ucapan mereka yang kurang ajar, di mana mereka telah berbohong atas nama Allah. Orang Yahudi mengatakan bahawa Uzair adalah anak Allah, Maha Suci Allah dari dusta itu. Sementara kesesatan orang-orang Nasrani sangat jelas. Oleh kerana itu Allah mendustakan dua kelompok ini. Yang Uzair, berkaitan dengan Uzair. Uzair ini, dia kalau kita baca dalam sejarah, khilaf sama ada dia Nabi ataupun tak Nabi. Sebagian ulama mengatakan dia adalah seorang Nabi. Sebagian ulama mengatakan beliau adalah wali min awliyaillah.
wali daripada wali Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, Uzair ini adalah orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segi ingatannya yang cukup kuat, dan ada perkara-perkara pelik yang berlaku pada Uzair. Di antaranya tidak dimamah usia macam yang berlaku pada Ashabul Kahfi. Disebutkan dalam sejarah, dia ni hidup pada zaman Bukhtanasar. Bukhtanasar ni kalau bahasa Melayu dia saya lupa dah nama apa, sekitar tahun 502 Hijrah, sebelum Masihi. Hijrah pula 502 sebelum Masihi. Di zaman Bukhtanasar, yang mana pada zaman tersebut Raja Bukhtanasar ni pernah menyerang Bani Israel dan Al-Maqdis. Itu saudara rasa kita boleh buka sirah nak tengok lebih detail. Bila serang Baitul Maqdis, menyebabkan habis pada ketika tu orang-orang Bani Israel, termasuklah orang-orang alim di kalangan Bani Israel yang mempelajari syariat daripada siapa? Daripada zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam sebelum tu kan. Jadi bila habis orang mati, lalu di sinilah berlakunya peristiwa pelik kepada Uzair. Uzair ni dia larikan diri, dia selamatkan diri. Dia hidup boleh kata dalam tempat yang asing daripada orang. Dia bercucuk tanam dan seumpama dengannya. Kemudian dia kembali lalu di tempat yang hancur tadi, Al-Quds, bumi Palestin lah, Al-Quds yang hancur. Bila lalu disebut dalam Al-Quran Al-Karim, macam mana disebut Allah Subhanahu wa taala, boleh disebut dalam surah Al-Baqarah kalau tak salah saya. Nak tengok balik. Macam mana tentang saya cuba cari yang dia ditidurkan, betul, dia ditidurkan, tentang kisah yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tentang au kalladhi marra ala, surah Al-Baqarah ayat 259. Itu kisah dia tu. Au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atha. Jadi yang mana dia ni dia tengok kepada satu perkampungan yang telah pun hancur lebur, dihancurkan oleh Bukhtanasar kan. Wa hiya Baitul Maqdis, iaitu Baitul Maqdis. Faqala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha, bagaimanalah Allah Taala nak hidupkan balik kampung yang hancur lebur begini rupa. Pertanyaan dia bukan tak beriman pada Allah, kita kena faham. Pertanyaannya, dia bertanya tentang bagaimana daripada segi hukum asbab musabbab Tuhan hidupkan balik. Macam kisah Nabi Ibrahim tanya macam mana Allah Ta'ala menghidupkan. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha, bagaimana hidup, macam mana Allah Ta'ala boleh menghidupkan burung yang telah mati kan? Jadi tanya tu bukan sebab tak yakin, tapi nak tengok macam mana kalau boleh Allah Ta'ala menghidupkan benda tu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memati, fa amatahu Allahu mi'ata 'am. Allah Ta'ala matikan dia selama 100 tahun. Mi'ata 'amin thumma ba'atha. Kemudian dia mati. Kemudian bila dia sedar, qala kam labist, berapa tahun, berapa lama? Qala labistu yawman aw ba'da yawm. Dia berasa dia tidur macam baru sehari semalam. Kan? Jadi berbeza dengan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dia ditidurkan. Sebab tu dalam Al-Quran sebut wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal, kami membalikkan ke kiri kanan. Masa ada roh, yang ni dia cabut roh, dihidupkan balik. Ni fa amatahu Allah mi'ata 'am thumma ba'ath. Lalu qala labista mi'ata 'am, kamu sebenarnya dah dimatikan oleh Allah Ta'ala selama 100 tahun. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Lalu dia pun Allah Ta'ala suruh tengok kepada makanan hak dia bawa, bekalan hak dia bawa. Jadi dia tengok kepada buah tin. Dia ni kan kita dah sebut, dia bercucuk tanam sendiri, lari pada kezaliman. Dia tengok pada buah tin, dia tengok duduk dalam bekas tu masih lagi segar, macam baru petik. Kemudian dia tengok kepada minuman dia, dan juga roti ni masih lagi yataballal maksudnya masih lagi basah. Roti tu masih lagi, roti kalau segar kan dia basah-basah sikit, kalau lama dia kering atau. Jadi masih lagi basah. Kemudian dia pun tengok kam mata minan nas wa kam wulida minhum wa ta'ami wa syarabi lam yataghayyara amma mara min hadzal makan ahadul yara. Disebut di sini
Tak, saya ambil ni daripada siapa? Daripada tulisan Dr. Muhammad Munir Al-Jambas. Dr. Muhammad Munir Al-Jambas ni dia ada tulis satu artikel lah. Dia ni orang yang salafi sikit. Jadi kita ambil kisah ni, kita tengok dah dia cerita tentang kisah yang disebut oleh ayat ini. Nah, dia kata apa dia? Supaya apa dia? Supaya dia ada katakan Israiliyat tak boleh ni pula kan. Jadi kita ambil kisah pada orang yang syadid dengan benda-benda macam ni. Jadi lalu dia tengok kepada himar, fanzur ila himarika. Dia tengok pada himar dia tak ada benda dah. Makanan dia segar, minuman dia segar, himar dia dah tak ada apa dah. Dah tak ada apa. Jadi bila tengok pada himar dia dah tak ada apa, maka Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan balik himar di hadapan mata dia. Jadi yang dikatakan benda yang mencari adat berlaku pada diri, dan kelebihan yang Allah Taala beri pada diri dia lagi. Sampai peringkat bila dia balik disebut dalam ini, sebab tu dalam sirah kita dah sebut dulu awal tentang Israiliyat. Israiliyat ni kisah yang boleh kita ambil, tidak ada masalah selama mana kisah tu tak bercanggah dengan syariat, tak bercanggah dengan akidah. Sebab Nabi sebut hadithu an Bani Israel, ceritakan apa yang datang daripada Bani Israel. Jadi dalam bab, sebab tu dalam bab sirah ni ulama tak terlalu macam keras sangat. Jadi ini kisah yang berlaku. Kemudian bila dia balik ke kampung dia, dia tengok kerabat-kerabat dia tu tua-tua habis dah. Hak sebaya-sebaya dia dah hak mati, hak tua ada orang nak, tapi dia masih akulah Uzair. Saya rasanya gitulah. Dan dia ini mana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan dalam apa dia disebut di antara kelebihannya daripada riwayat, orang yang memiliki ingatan yang kuat tentang apa yang disebutkan dalam kitab Taurat dan juga Injil, sampai dia boleh tulis balik. Jadi ada dua kelebihan kat sini. Yang pertama, tak dimamah usia. Yang kedua, memiliki ingatan yang cukup tajam, yang menyebabkan bila Bani Israel tengok dia, Bani Israel buat apa? Yahudi tengok dia, Yahudi kata Ibnullah. Masih ada saki-baki. Sebab orang biasa dapat ilmu macam kita, kena belajar. Tapi dia tu ingat sebutir-sebutir tanpa belajar, sehingga orang mengkategorikan dia sebagai anak Allah. Anak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni yang menyebabkan Allah Taala melaknat golongan-golongan Yahudi yang mengatakan Uzair itu adalah anak Allah. Benda yang sama berlaku kepada Bani Israel ketika mana mengatakan Nabi Isa anak Allah. Sama, tengok benda pelik juga. Tengok benda pelik dikategorikan sebagai Tuhan. Tapi orang beriman mengatakan bila tengok benda pelik apa dia? Subhanallah, Maha Suci Allah, yang tidak ada apa-apa kelemahan. Allah Ta'ala menzahirkan kekuatannya melalui sipulan bin sipulan. Allah Ta'ala menzahirkan kehebatannya melalui Sayyidina Isa AS. Allah Ta'ala menzahirkan kehebatannya melalui Sayyidina Uzair. Uzair ini hamba Allah. Dia tak salah lah ni. Uzair tidak bersalah dalam hal ini. Dia memang hamba Allah Ta'ala yang salih. Yang salahnya orang yang mendewa-dewakan dia. Itu yang masalah kat situ. Jadi begitulah dengan contoh pengikut Syiah, Ja'far dan seumpama dengannya. Mereka imam-imam tu orang yang hebat, tapi yang didewa-dewakan oleh pengikut mereka. Jadi kita berhenti pada ayat ini dulu. InsyaAllah kita akan sambung perbahasannya pada akan datang. Kita berhenti pada kisah Uzair, wa qalatil yahud wa Uzair ibnullah. Jadi kita tutup dengan doa asli. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua.